Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cikgu akan meneruskan pembelajaran pada hari ini. Tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini adalah tindak balas tumbuhan terhadap rangsangan. Okey. Saya harap murid-murid sudah bersedia untuk menjalankan PDPR pada hari ini. Murid-murid boleh rujuk buku teks tajuk tindak balas tumbuhan terhadap rangsangan. Okey, hari ini kita akan masuk tajuk tumbuhan ya. Okey, sebelum cikgu mulakan pembelajaran pada hari ini, cikgu harap murid-murid berada dalam keadaan sihat dan bersedia untuk menimba ilmu. Okey. Hari ini saya akan bincangkan macam mana tumbuhan bertindak balas terhadap rangsangan. Okey. Ini adalah gambar dalam buku teks, murid-murid boleh rujuk. Okey. Terdapat 4 tindak balas terhadap rangsangan yang murid-murid perlu tahu. Okey, tindak balasnya adalah tindak balas terhadap cahaya matahari, tindak balas terhadap graviti, tindak balas terhadap sentuhan dan tindak balas terhadap air. Okey, 4 tindak balas ini adalah dia akan bertindak balas terhadap bahagian-bahagian dalam tumbuhan. Okey, mari kita lihat apa bahagian-bahagian yang terdapat dalam tumbuhan. Okey, ini adalah bahagian tumbuhan yang bertindak balas terhadap rangsangan. Okey, yang ini adalah rangsangan, jenis rangsangan iaitu cahaya matahari, graviti, sentuhan dan air. Saya ulang balik, ini adalah jenis rangsangan. Okey, ini adalah bahagian tumbuhan yang bertindak balas terhadap rangsangan. Okey, kita lihat satu persatu. Okey, yang saya bulatkan ini adalah pucuk dan daun. Okey, pucuk dia akan bertindak balas terhadap cahaya matahari. Okey, pucuk adalah bahagian tumbuh-tumbuhan dan jenis rangsangannya adalah cahaya matahari. Okey. Kemudian daun. Daun adalah bahagian tumbuhan yang bertindak balas terhadap sentuhan. Okey, murid-murid faham ini adalah jenis rangsangan. Jenis rangsangannya sentuhan dan bahagian tumbuhan yang bertindak balas adalah daun. Okey, jadi bahagian tumbuhan yang bertindak balas dengan jenis rangsangan dia berbeza. Okey. Kemudian kita tengok akar. Okey, akar. Akar adalah bahagian tumbuhan yang bertindak balas terhadap rangsangan air dan graviti. Okey, jenis rangsangan dia adalah air dan graviti dan bahagian tumbuhan yang bertindak balas adalah akar. Okey, jadi akar dia bertindak balas terhadap 2 jenis rangsangan iaitu air dan graviti. Okey. Kemudian kita tengok satu persatu. Okey, pucuk. Okey, pucuk. Pucuk adalah bahagian tumbuh-tumbuhan yang bergerak balas dan tumbuh ke arah cahaya matahari. Okey, seperti dalam gambar rajah yang ditunjukkan. Okey. Kita lihat tumbuhan ini dia pucuknya akan menghala ke arah cahaya matahari. Okey, sekiranya cahaya matahari itu berada di atas ataupun tak kiralah, tidak semestinya cahaya matahari, cahaya lampu pun boleh. Okey, sekiranya cahaya berada di atas, pucuk akan keluar ke arah atau ikut ke arah atas. Okey, ke arah cahaya.
Okey. Kita tengok bahagian yang cahaya lubang itu berada di tepi. Okey, pucuk akan membengkokkan batangnya ke arah cahaya matahari di bahagian tepi. Okey, jadi dia akan mengikut cahaya. Pergerakan pucuk dan batang dia bergerak ke arah cahaya matahari. Okey, jadi kita tengok kat sini. Selain pada cahaya matahari, cahaya lampu juga memainkan peranan. Contohnya di dalam sebuah, kita tengok dalam sebuah, tak kira lah bangunan kan, ada pokok kan dalam tu. Macam mana dia boleh hidup? Okey, dia ada cahaya, iaitu cahaya lampu di dalam bilik tersebut. Sebab tu dia boleh hidup. Okey. Jadi tidak semestinya cahaya matahari sahaja. Cahaya lampu pun pucuk akan bertindak balas. Okey, jadi kat sini kita tengok pucuk, daun dan batang dia akan bergerak ke arah cahaya matahari. Okey. Kemudian kita tengok akar. Okey, akar akar adalah bahagian tumbuhan yang bertindak balas terhadap jenis rangsangan air dan graviti. Okey, jadi kita tengok gambar di sini. Okey, gambar di sini dia letak air di bahagian bawah ini. Okey, jadi akar dia akan menghala ke air untuk bertindak balas. Okey, jadi bahagian tumbuhan akar ni dia akan bertindak balas dengan jenis rangsangan air. Okey, selain pada air, graviti juga akar akan bertindak balas. Okey. Jadi dia ada dua jenis rangsangan untuk akar ni, air dan graviti. Okey, apa itu graviti? Okey, graviti ialah daya tarikan yang membawa akar itu ke arah bumi. Okey, ke bawah. Okey, dia akan menarik. Graviti ni sesuatu yang menarik ke bumi. Menarik sesuatu ke arah bumi, maknanya ke bawah. Contohnya, apa benda yang kita lambungkan, dia akan jatuh ke bawah. Kenapa dia jatuh ke bawah? Sebabnya dia ada graviti. Okey, apa yang kita baling, dia akan jatuh. Okey, benda yang jatuh itu adalah disebabkan oleh tarikan graviti daripada dalam pusat bumi. Jadi, graviti itu adalah tarikan sesuatu daya tarikan yang menarik ke arah pusat bumi. Pusat bumi dalam bumi lah. Okey, jadi sebab tu objek-objek yang berada di sekeliling kita ni tidak terapung. Dia jatuh kerana mempunyai daya tarikan graviti. Okey, jadi begitu juga dengan akar. Okey, akar ni, okey, mengapa akar ini dia menghala ke bawah? Kerana dia mempunyai daya tarikan graviti. Okey, jadi dia tak akan naik ke atas. Akar tetap akan menghala ke arah bawah, ke arah bumi. Dia menarik ke arah bumi. Okey, jadi graviti ni adalah jenis rangsangan yang bertindak balas terhadap bahagian tumbuhan akar. Okey, jadi begitu juga dengan air. Ada dua ya. Okey, jadi murid-murid perlu faham konsepnya. Jenis rangsangan lain, bahagian tumbuhan yang bertindak balas lain. Dia ada dua yang murid kena tahu. Okey, akar adalah bahagian tumbuhan yang bertindak balas. Manakala air dan graviti adalah jenis rangsangan yang bertindak balas terhadap bahagian tumbuhan, iaitu akar. Okey, kemudian kita lihat daun. Okey, daun. Daun adalah bahagian tumbuhan yang bertindak balas terhadap sentuhan. Sentuhan adalah jenis rangsangan.
Okey, jadi kita tengok kat sini. Contohnya pokok semalu dan pokok perangkap lalat. Bukan lakat ni salah. Lalat Venus. Okey, perangkap lalat Venus. Okey, pokok semalu. Okey, pokok semalu ni bila rasa murid-murid pernah lihat di tepi-tepi rumah, bila kita sentuh, dia akan menguncup. Okey, mengapa dia menguncup? Sebabnya dia bertindak balas terhadap sentuhan. Okey, sekiranya kita tak sentuh, dia tak akan menguncup. Tetapi bila kita sentuh dia ataupun terlanggar dia, dia akan menguncup. Okey. Begitu juga dengan pokok perangkap lalat Venus. Okey. Dia sama fungsinya. Bila kita menyentuh, dia akan bertindak balas terhadap rangsangan, iaitu menguncup. Dia akan menguncup. Okey. Okey, di sini ada sedikit info sains yang murid-murid perlu tahu. Okey, daun sesetengah tumbuh-tumbuhan seperti pokok semalu dan pokok perangkap lalat Venus akan tertutup atau menguncup apabila disentuh. Okey, itu adalah keistimewaannya. Okey, pokok perangkap lalat Venus dan pokok semalu. Okey, jadi dia akan bertindak balas terhadap rangsangan. Okey, rangsangan dia adalah apa? Jadi murid-murid kena tahu rangsangan dia adalah sentuhan. Jenis bahagian tumbuhannya adalah daun. Apa yang bertindak balas terhadap rangsangan terhadap bahagian tumbuhan daun? Okey, jadi bahagian tumbuhan daun ini dia akan bertindak balas terhadap rangsangan, iaitu dengan menguncup bila disentuh. Okey, sentuhan adalah jenis rangsangan. Bahagian tumbuhan yang bertindak balas terhadap rangsangan adalah daun. Okey. Di sini saya ringkaskan dalam bentuk jadual. Murid-murid boleh lihat. Okey, ini adalah bahagian tumbuhan yang bertindak balas terhadap rangsangan. Okey, bahagian tumbuhannya adalah akar. Okey, jenis rangsangannya dia bertindak balas terhadap rangsangan apa? Air dan graviti. Okey, bahagian tumbuhan pucuk pula dia bertindak balas terhadap jenis rangsangan cahaya matahari, cahaya lampu. Okey, dia bertindak balas. Manakala bahagian tumbuhan daun pula dia bertindak balas terhadap jenis rangsangan sentuhan. Okey, jadi di sini kita kena tahu, okey, bahagian tumbuhan akar dia akan bertindak balas secara positif ke arah air dan graviti. Bertindak balas positif kepada air dan graviti. Kenapa saya cakap dia bertindak balas positif, bukan negatif? Okey, positif ni maknanya benda tu dia akan membawa ke arah. Okey, macam contohnya akar ni dia akan pergi ke arah air. Okey, itu maknanya tindak balas positif. Okey, akar dia akan mengikut air dan graviti. Okey, itu adalah tindak balas positif. Okey, pucuk juga pula bertindak balas secara positif kepada cahaya. Okey, dia akan ikut cahaya. Maknanya bila sesuatu bahagian tumbuhan itu mengikut ke arah cahaya, air dan graviti, kita panggil dia tindak balas positif. Tetapi kalau contoh pucuk tu tidak mengikut ke arah cahaya, okey, maknanya dia pucuk bertindak balas secara negatif. Okey, begitu juga dengan daun. Okey, daun bertindak balas secara positif terhadap jenis rangsangan sentuhan. Okey, jadi positif dengan negatif ni tak sama. Positif tu maknanya dia akan mengikut. Contoh akar akan ikut air dan graviti. Kalau dia tak ikut, kita panggil dia negatif. Begitu juga dengan pucuk. Kalau dia tak ikut, dia akan negatif. Yang ikut ke arah air dan graviti, ikut ke arah cahaya, ikut ke arah sentuhan, makna dia adalah tindak balas positif. Okey. Okey, jadi ini adalah bahagian tumbuhan yang bertindak balas terhadap
jenis-jenis rangsangan. Okey, murid kena tahu jenis rangsangan yang bahagian sini. Bahagian tumbuhan di bahagian sini. Jadi bahagian tumbuhan hanya ada 3 sahaja, akar, pucuk dan daun. Manakala jenis rangsangan di sini ada 4. Air dan graviti, cahaya dan sentuhan. Air, graviti, cahaya dan sentuhan. Itu adalah jenis rangsangan. Saya harap murid-murid faham tindak balas tumbuhan terhadap rangsangan. Jadi murid-murid kena jelas Okey, bahagian tumbuhan adalah akar, pucuk dan daun. Dia ada 3 je bahagian tumbuhan. Tapi jenis rangsangan dia ada 4 kat sini. Air, graviti, cahaya dan sentuhan. Okey. Selepas murid-murid dah faham apa yang saya terangkan pada hari ini, okey, saya ulang balik. Tumbuhan bertindak balas terhadap rangsangan. Ada 4 jenis rangsangan, iaitu cahaya matahari, graviti, sentuhan dan air. Ada 4 jenis rangsangan. Okey, kemudian apakah bahagian tumbuhan yang bertindak balas terhadap 4 jenis rangsangan itu? Okey, bahagian tumbuhannya pertama adalah pucuk, kedua daun dan akar. Okey, jadi ada berapa bahagian tumbuhan yang bertindak balas? Ada 3. Okey, jadi saya dah terangkan satu persatu. Okey, kemudian saya dah jelaskan dalam bentuk jadual. Okey, jadi murid-murid lebih jelas. Nampak kat sini jadual dia. Okey. Okey, kemudian lepas ni saya nak murid-murid buat tugasan. Pertama sekali saya akan berikan nota dalam buat nota, salin nota yang saya berikan dalam buku tulis Sains Biru. Okey, terpulang pada murid sama ada untuk print ataupun salin. Kemudian yang kedua, buat latihan. Latihan saya akan berikan dan ikut contoh dalam seperti latihan yang saya berikan tanpa dalam buku tulis sains seperti yang lepas lah. Okey, jadi itu sahaja tugasan untuk hari ini. Saya harap murid-murid dapat laksanakan dengan sempurna dan kemas. Okey. Saya tak nak murid-murid siapkan latihan dan nota dengan tidak kemas, kemudian tidak mengikut apa arahan yang saya berikan. Okay, jadi tak apa, buat perlahan-lahan. Yang penting murid-murid dapat menyiapkan tugasan saya. Okay, saya akan kumpul buku dan saya akan beritahu tarikhnya. Setakat ni tidak perlu lagi hantar buku, hanya hantar gambar saja untuk saya tahu murid-murid siap atau tidak tugasan saya. Okey, saya harap itu sahaja untuk hari ini, PDPR Sains untuk hari ini. Kita jumpa lagi di minggu hadapan dengan tajuk yang baru. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.